design Indo. Tak ada apa-apa, tak panggil pun. Saya tak panggil awak pun. Saya tak panggil awak pun. Betul lah, saya tak panggil awak pun. Perasan je. Nak bilang tadi, mana tulisan apa lah. Okey, nampak tak slide cikgu? Nampak. Okey. Tak payah lah. Astagfirullah. Ani. Dah sakit. Okey. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, so Alhamdulillah, okay, semua sihat ya hari ni. Okay, kita dapat sambung kelas kita hari ni. Okey, hari ni cikgu tak nak, kita tak nak date dengan cikgu Taufik. Okay, saya nak kita fokus topik 8.4 ni, kegunaan sumber radioaktif. Okey, kita go through soalan. Okay, so hari ni kita hanya go through soalan, so cepat sikit. Okay, so soalan ada dalam buku teks. Cikgu ambil soalan buku teks sebab memang dia bagus pun dia sebab dia cover up semua topik. Okay, so ajak muka surat, cari muka 8.4 punya latihan. Praktis 8.4 yang cikgu cakap minggu lepas kan. Okay, so inilah dia. Okay, praktis 8.4 tu. Okay, so kita tengok satu persatu soalan. Okay, pertama sekali, okay, nyatakan satu contoh kegunaan sinaran radioaktif dalam bidang yang berikut. Okay, dalam bidang yang berikut. Okay, pertama, arkeologi, perubatan, pertanian, pertahanan dan perindustrian. Okey, so nampak tak semua soalan ni memang kita dah cover topik 8.4 ni, kegunaan sumber radioaktif. Okey, daripada buku teks pun awak boleh ambil banyak, okey, dapat maklumat ni, tetapi kalau boleh, okey, setiap satu ini, okey, kalau boleh biar awak ada contoh, okey, untuk contoh supaya awak tahu apa bahan radioaktif yang kita gunakan. Okey, pertama sekali kita tengok arkeologi. Okey, siapa yang ada buku nota boleh terus buat. Okey, kan cikgu cakap kan, terus buat dalam buku nota. Okey, menjawab soalan sambil belajar. Okey, jawab soalan sambil belajar. Okey, dalam bidang arkeologi, okey, kalau tengok dalam buku teks, okey, muka surat 247. Okey, bahagian arkeologi ni dia adalah untuk history lah, sejarah kan. Okey, sejarah, okey, artifak ke apa benda semua kan. Okey, so bahagian dalam arkeologi, okey, karbon dioksida dalam udara, okey, memang kita semua benda dekat dunia ni akan dia ada reaction dengan karbon. Okey, karbon adalah salah satu, karbon 12 ni adalah salah satu bahan radioaktif. So kita dia akan tulis sebagai bahannya adalah C 12 ataupun C
14. Okey. So ini untuk arkeologi. Okey. So sebaik sahaja dalam buku teks sebaik sahaja organisma mati, okey, C14 dan tisunya seakan semakin berkurang dan mereput. Okey. So dia akan memancarkan sinar beta. Okey. So bila benda hidup mati, okey, dia akan memancarkan sinar radioaktif itu. Okey, dia akan memancarkan sinar beta. Beta. So ini yang kita detect. Okey, kalau kita ada detektor alat pengesan bahan radioaktif tu, okey, tiup Geiger-Müller tu, tiup GM tu, ataupun dosimeter, dosimeter. Okey, bila kita mengesan satu benda tu ada sinar gamma, okey, yang datangnya daripada karbon ini, okey, so kita boleh tahu usia, okey, kita boleh tahu usia organisma tersebut. Contohnya macam mana orang tahu organisma atau benda, okey, tersebut. Okey, usia organisma atau benda tersebut, contohnya okey, tulang kan. Macam mana dia tahu tulang tu 2000 tahun. Contoh kan. Okey, dengan menggunakan cara, okey, yang ini paling penting dalam arkeologi, pentarikhan. Okey, pentarikhan karbon 14. So, okey, apa-apa kalau kita nak jawab untuk bidang arkeologi ataupun geokronologi, okey, kita kena letak pentarihan karbon 14. Macam mana dia buat pentarihan tu? Okey, dengan menggunakan separuh hayat karbon 14, iaitu berapa? Separuh hayat dia adalah 5,700 tahun. Okey, so separuh hayat untuk karbon 14 ini adalah 5,700 tahun. So dia nak habis, nak decay, nak mereput sampai habis pun lama. Sebab itulah kita boleh tahu usia piramid, usia tulang-tulang haiwan dulu-dulu berapa tahun, sebab kita boleh tengok dia punya content of karbon 14. Okey. Kalau dalam bidang perubatan. Okey. Kalau dalam bidang perubatan, okey, apa kegunaan dia? Okey, apa kegunaan dia? Okey, so kita tengok dalam buku teks yang selalu digunakan ialah, okey, yang cikgu jawab ni, perubatan. Okey, sama. Okey, dalam bidang perubatan kita guna cesium. Okey, cesium. Cikgu. Ya. Yang jawapan arkeologi tu yang cikgu bagi kat atas tu semua tu. Yang ni macam mana dia digunakan lah. Awak buat dalam point je. Okay. So dengan mengesan karbon 14 daripada benda hidup ataupun mati, daripada benda mati. Okay, benda hidup yang mati. Okay. So karbon 14 akan mengeluarkan sinar beta. Okey, dengan menggunakan separuh hayat, untuk mengira untuk mengetahui usia organisme atau benda tersebut, menggunakan apa? Separuh hayat karbon 14, melalui kaedah, ini kaedah dia. Okey, kaedah. Ini kaedah pentarikhan karbon, ataupun dalam bahasa Inggeris, kalau awak pernah selalu dengar, kalau dalam YouTube ke apa ke, dia carbon dating nama dia. Okay? Carbon dating. Okay. So yang ini tengok perubatan boleh boleh mah? Okay. So cesium 137 selalu digunakan
Lagi perubatan. Okey, perubatan ni banyak. Okey, sangat banyak. Okey, kalau yang glamour, okey, membunuh sel kanser. Membunuh sel kanser. Okey, poin yang pertama, membunuh sel kanser. Dengan menggunakan, okey, apa bahan dia? Okey, ni tengok pada dulu. Okey, cesium. At least kan, tahu satu pun tak apa. Cesium ni macam susah nak ingat kan? Okey, so yang selalu glamour kobalt. Kobalt 60. At least tahu satu tau. Okey, kalau arkeologi tahu karbon 14. C14 kan? Okey. Kalau yang ini tahu kobalt 60. Okey, dia ada banyak. Okey. So, kobalt 60 ni boleh membunuh sel kanser. Okey, lagi merawat tumor. Okey, merawat tumor, membunuh sel kanser. Okey, yang ini yang apa pertamalah. Okey, yang poin lagi satu yang ni A. Okey, yang B, okey, merawat tumor. Macam mana dia rawat tumor tu kan? Macam mana dia rawat kanser? Okey, kobalt 60 ni akan disuntik masuk ke dalam darah kita tau. Masuk dalam darah kita. Okey, so bila dia jumpa, sebab itulah orang yang ada kanser ni, okey, dah buat kemoterapi semua tu kan, masukkan drip, okey, masukkan bahan radioaktif dalam badan kita. Dia akan membunuh segala sel-sel yang baik, yang sihat pun dia akan terpaksa terbunuh lah. Okey, untuk sebab kita nak membunuh sel kanser, merawat tumor semua ni. Tetapi kita terpaksa mengorbankanlah juga sel, sebab tu dia orang rambut gugur, makin lama makin kurus. Tapi boleh cover balik lah. Okey, boleh cover balik. Okey, merawat tumor. Okey, kalau merawat tumor natrium. Sekejap, merawat tumor titanium. Okey. Oh cikgu, kalau nak jawab dalam PSA, kalau dia tanya satu contoh, pilih salah satu lah, A atau B. Ya, titanium. Tumor ni glamour. Lagi apa lagi? Okey. Yang ni yang glamour lah, membasti kuman. Okey. Dalam bidang perubatan, kita barang kita kena steril kan? Betul tak? Barang-barang kita kena steril. Tak boleh ada kuman. Betul tak? Takkanlah semua doktor nak basuh semua barang-barang peralatan tu yang bersih-bersih tu akan nak buang. Selalunya kalau awak tahu, kalau syringe tu, picagari yang dekat hospital tu, dia orang akan pakai sekali je. Okey? Dia orang akan pakai sekali buang. Mana yang boleh pakai buang. Tapi kalau peralatan pembedahan contohnya yang mahal-mahal, bersih ke apa ke semua tu kan, termometer ke apa ke, okey, dia takkanlah nak buang kan. So macam mana dia mensterilkan, okey. So lagi yang ni bukan pasal penyakit tau. Yang ni peralatan. Okey. Mensteril peralatan perubatan. Okey. Dengan menggunakan apa? Okey, kobalt 60. Okey. Kobalt 60. Okey. Mensteril, merawat kelenjar thyroid. Okey, yang ni pun glamour. Thyroid ni penyakit yang rasa macam dah macam menjadi-jadi dah. Dekat thyroid. Sikit thyroid sekarang kan. Okey. So kalau merawat penyakit thyroid kita guna iodine. Okey, yang ni benda yang glamour sebab cikgu bagi yang awak senang nak ingat. Sentiasa boleh ingat. Kobalt ni akan guna dalam pertanian pun akan guna. Sekejap, cikgu check. Itu cikgu, betul. Kobalt guna juga dalam bidang pertanian. So lebih mudah untuk awak ingat. Okey, untuk awak ingat. Okey. So merawat tumor, titanium, kobalt 60, mensteril peralatan, okey. Thyroid untuk gunakan iodine. Yep. Mensteril tu macam mana? Mensteril tu macam basuh tapi tak pakai sabun. Kita pancarkan sinar gamma saja. Lalu ke sinar gamma ke dekat. So kita ada bahan radioaktif. Okey, so tempat tu okey, dia macam tempat tu ada mesin lah, macam mesin. Lalukan saja dekat bawah sinar gamma tu, habislah mati semua kuman. Macam tu.
So tak perlu lagi kita nak rendam pakai klorok ke apa ke peralatan tu semualah. Tak payah. Okey, nanti benda ni best waktu dalam bidang perindustrian. Okey, lagi awak jelas. Okey. So boleh Cikgu padam dulu bawah ni lah pertanian dulu lah. Okey. So pertanian. Allah. Sekejap cikgu nak screenshot. Dalam bidang Okey, dah. pertanian. Okey. So dalam bidang pertanian, okey, yang paling glamour fosforus. Macam mana je bahasa Melayu fosforus Ya ke je macam tu? Ke pH juga? Fosforus 32. Aduh Lepas tu, okey. Pertanian nitrogen. Sorry tadi bukan pertanian. Tadi perindustrian yang kobalt tu. Okey. Nitrogen. Nitrogen dengan fosforus. Okey. So, apa guna fosforus dengan nitrogen ini? Okey. Cikgu betul tu fosforus saja macam tu bahasa Melayu. Fosfor betul kan? Betul? Betul-betul. Buku teks saja macam tu. Ada. Fosforus. Okey. So, fosforus ni, okey. Dia menentukan okey, kadar boleh bukan menentukan, boleh mengesan kadar penyerapan baja. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, selalunya petani-petani okey, kita nak yang ni betul-betul macam Mardi ke apalah kan. Okey. So yang bidang pertanian yang besar-besar. So dia nak buat kajian. Adakah macam mana pokok ni menyerap baja daripada tanah? Daripada baja yang kita bagi. Okey, so ahli-ahli saintis ni buat macam mana dia masukkan fosforus dalam tanah semua tu. Okey, dalam soil semua. Okey, dia tanam pokok dan pokok akan seraplah sekali fosforus ni. So, lepas tu bila kita detect, okey, gunakan tube dosimeter tu, okey, fosforus ni akan emit, okey, sinar beta ke sinar gamma kan. Okey, so dia akan detect, so meter tu akan detect, lepas tu dia akan boleh kira lah, okey, tahap mana pokok itu menyerap baja-baja. Macam tu, berapa banyak. Sebab fosforus ni dah berada bersama-sama dengan baja-baja tu dalam tanah tu dan dah ditarik naik. Okey, dah diserap oleh pokok. So ini kajian untuk menentukan kadar penyerapan. Okey. Lepas tu okey, ada lagi satu. Okey, kobalt. Okey, kobalt. Okey. Kobalt 60. Kobalt 60 memang glamour sikit, okey. Kobalt 60 ni juga kita boleh memandulkan serangga perosak. Kenapa? Okey, selalu kan soalan kan, wajarkan penggunaan fosforus 32 di dalam bidang pertanian. Contoh, wajarkan. Dia dah bagi tahu wajarkan. So awak menyokong dia kan. Okey, apa kepentingan? Okey, supaya kita dapat tahu penyerapan baja. Supaya kita dapat tahu berapa banyak baja yang diperlukan lagi untuk pokok. Okey, wajarkan. Okey, selalu soalannya macam ni kan, dia akan suruh awak wajarkan. Okey. Justify kan dalam bahasa Inggeris. Okey, wajarkan penggunaan kobalt 60 dalam bidang pertanian, okey, bagi mengelakkan serangga perosak. Contoh. Okey. So, awak bagi dah contoh. Okey, wajarkan penggunaan kobalt 60. Dia dah bagi dah. Okey. So, kobalt 60 ni bagus untuk apa? Kerana dapat apa? Memandulkan serangga perosak. Okey, lagi apa lagi? Apakah awak nak wajarkan lagi? Bila dah mandulkan serangga perosak, apa lagi kesan dia? Fat, awak pernah jawab?
Cuba Rina. Siapa lagi? Siapa lagi ada? Rina, Biha. Jawablah. Oh anak. Jawablah. Cikgu tak faham soalan. Tak faham soalan? Okey, macam ni. Wajarkan penggunaan, okey, contoh okey, dalam bidang pertanian, okey, Kobalt 60, okey, digunakan, okey, untuk, okey, untuk membantu dalam mengelakkan serangga perosak. Contoh, okey, dalam bidang pertanian, Kobalt 60 digunakan untuk membantu mengatasi masalah serangga perosak. Wajarkan penggunaan Kobalt 60 di dalam, okey, bidang dalam, okey, mengelakkan serangga perosak tu. Okey, apa yang kita nak wajarkan? Wajarkan ni, soalan mewajarkan ni, justify ni sebenarnya, okey, dia adalah untuk, dia dah bagi, kan? Bagi satu situasi. Dah bagi keputusan pun, Kobalt 60 dah guna. So awak menyokong atau tidak menyokong? Itu saja. Okey, awak boleh jawab menyokong. Okey, maksudnya awak bagi tahu kebaikan penggunaan Kobalt 60 tu. Okey, awak juga boleh tidak menyokong, tapi tidak menyokong tu kadang-kadang jawapan dia sikit je lah. Okey, jawapan dia sedikit. Okey, so kita menyokong dulu. Okey, kita menyokong dulu. Okey, wajarkan penggunaan Kobalt 60 dalam membantu mengatasi serangga perosak. Okey, yang pertama. Okey, cikgu bagi jawapan, memandulkan serangga perosak. So, apa akan jadi? Serangga perosak tak boleh membiak lah kan? Okey, serangga perosak tidak boleh membiak. Lagi apa lagi? Kesan daripada kita kita menggunakan Kobalt 60 ni tadi untuk mengelakkan serangga perosak. Apa lagi? Memilih jenis baja ke? Memilih jenis baja? Ke tak payah pakai baja, memilih, dia tak ada, kita sekarang bukan nak baja. Mengubah ciri tumbuhan? Mengubah ciri tumbuhan. Tak. Dia memang, awak pilih, okey sekarang ni kebaikan ni, kita dah gunakan tu. Awak fikir, apakah kebaikan menggunakan Kobalt 60 ni? Wajarkan. Yang kebaikan dulu, yang positif ni dulu. Memandulkan serangga perosak. Contoh. Sebab kalau ciri tumbuhan, dia tak masuk dalam tumbuhan Kobalt ni. Dia lalukan je. Okay. Memandulkan serangga perosak lagi. Apa lagi kesan? Bila kita dah mandulkan serangga perosak, ada tak serangga perosak lagi? Ada tak? Tak ada. Tak ada. So, mengurangkan okey, serangga okey, serangga perosak tu. Okey, bila serangga perosak dah kurang, apa lagi kesan dia? Apa lagi kesan serangga perosak terhadap hasil? Tumbuhan selamat tumbuh. Hasil tumbuhan apa? Hasil tumbuhan macam mana? Hasil tumbuhan ataupun tumbuhan dapat tumbuh dengan Selesa, selamat, sejahtera. okey, tumbuhan dengan selesa, dengan lebih sihat. Betul tak? Lebih sihat. Okey. Lagi serangga perosak ni apa lagi yang dibuat? Okey. Dia akan apa? Dia akan memusnahkan buah ke apa kan? So, hasil tanaman diam. Hasil tanaman akan lebih produktif. Dah sihat, produktif pula. Okey, sebab tidak ada serangga perosak. So inilah yang dikatakan soalan mewajarkan. Apa yang awak boleh kembangkan lagi, okey, dengan ahli Aish duduk kat luar.
please. Sorry pergi duduk kat luar. Tak diam. Okay. So hasil tumbuhan akan okay, yang inilah maksud macam mana awak nak menjawab soalan wajarkan. Dia dah bagi tahu Kobat 60 digunakan. Okay. So apa kesan daripada penggunaan Kobat 60? Awak jangan nampak yang negatif saja dulu. Please fikir yang positif dulu. Okay. Please fikir yang positif dahulu. Okay. So, okay, next. Pertahanan. Okay. Kalau dalam bidang pertahanan, okay, jom kita tengok pertahanan. Okay, bom nuklear lah. Okay, yang ni selalunya kita buat apa? Bom atom lah. Okay, bom atom, senjata nuklear. Okay, senjata nuklear. Mana gitu? Kan dah bersih. Okay. So, senjata nuklear. Okay. So, bahan radioaktif dalam bidang bom nuklear disebabkan letupan habis semua musnah. Okay, wujud. Okay, ni dalam bidang pertahanan lah. Pertahanan selalunya uranium. Okay. Kita buat apa? Okay. Senjata nuklear. Okay. Senjata nuklear, apa lagi uranium, radon. Okay. Ni yang power-power dah ni. Okay. Senjata nuklear, bom atom. Okay. Ya. Macam mana diorang buat bom atom melalui sinaran, cikgu? Okay. Sebenarnya, okay, dia ada satu proses fusion. Fusion dengan, ini bahasa Inggeris sebab cikgu ajar fizik kan. Fusion dengan fission. Okay. Fusion ni, okay, adalah, okay, satu atom. Ini fizik lah pula. Okay, tak apalah. Satu nukleus contohnya uranium. Okay, uranium 2, 3, 4 contoh Ini okay. So satu nukleus uranium ni, okay, ada satu neutron kita bombat tu maksudnya kita menghentam nukleus uranium ini. Okay. So dan nukleus uranium ni bila kita bombat tu benda hentam tu bukan benda yang senang lah. Neutron kan kecil kan. Neutron kan lebih kecil daripada dia ada dalam nukleus. Okay. So neutron ini kita bagi hentam nukleus uranium dan nukleus uranium dia akan terbelah menjadi 2. Okay, menjadi lagi 2 nukleus. Okay, bayang okay, kita bagi neutron, kita bombat nukleus uranium. Bukan senang kan, nukleus awak nak bombat macam mana kan. Tapi benda tu boleh lah. Okay, yang ni proses dalam generator generator tenaga nuklear untuk elektrik tu kan. Dia buat benda ni lah. Okay, dia bombat, dia akan pecah 2. Bila nukleus dipecahkan 2, nukleus ni mempunyai tarikan yang sangat kuat. Betul tak? Okay, dia nukleus kecil, paling kecil dalam atom ada nukleus tu. So dia mempunyai tarikan yang sangat kuat. Tapi when kita bombat dia, kita hentam dia, dia boleh pecah menjadi 2 unsur yang lain. Sewaktu pecahnya 2 unsur ni, ini yang dinamakan tenaga nuklear. Tenaga yang sangat-sangat kuat, tenaga haba yang kita boleh gunakan lah. Tenaga haba yang ini yang kita gunakan. So tenaga ni lah dinamakan tenaga nuklear. Itu cerita dia sebenarnya. Okay, yang fusion ni. Okay. Kita menghentam nukleus, memecahkan nukleus menjadi 2 unsur yang lain. Okay. Dan dalam masa itu, okay, berlakulah wujudlah tenaga. Okay. Adanya tenaga mana pen saya. Okay. Wujudlah tenaga ini. Tenaga haba tu. Okay. Dan itulah masa ni lah. Okay. Kalau senjata nuklear ke apa kan, kita kena, kalau bom kan. Okay. Kena kalau bom apa-apalah kan.
Okay, kita kena cara tarik pin ke apa kan. Maksudnya kita dah membenarkan mereka ada reaction lah. Okay, bila kita dah bagi bagi jalan untuk mereka react each other, okay, react, okay, macam ni. So terjadilah letupan yang besar tu. Okay, so pertahanan ni dia tak banyak cerita sangat, cuma untuk senjata nuklear, pembuatan bom atom. Dan dia banyak kesan negatif lah sebenarnya. Okay, dan dunia pun sekarang macam banyak nak ban negara yang ada nuklear punya ni kan. Okay, actually world dengar berita itu, okay, memang tak diberi lah. Sebab dia memberi kesan yang terlalu buruk pada manusia kan. Okay, so perindustrian. Okay, dalam bidang Fission tu macam mana you? Apa? Fission tu macam mana pula? Fission pun sama juga. Fission dari ada dua nukleus bergabung jadi satu. Okay, bergabung menjadi satu. Dia macam tu. Okay, dia sama tapi selalunya kita akan buat fission lah. Okay, fission. Okay, nanti cikgu cari dia punya dalam bahasa Melayu. Lupa lah. Okay, so perindustrian. Okay, perindustrian. Okay, perindustrian. Okay, kita ada buat pengawetan makanan. Pengawetan makanan. Lagi. Pengawetan makanan. Lepas tu kita sekejap. Contoh bidang pengisian menyemak pengisian. Okey. Kita semak pengisian. Contohnya makanan dalam bekas. Okey, lepas tu kita semak ke macam mana? Ketebalan kertas. Okey, ni kilang kertas, ni kilang makanan, ni makanan lah. Okey, dalam bidang pengawetan makanan, dalam bidang pengawetan makanan ni, kita akan akan membunuh bakteria lah. Membunuh bakteria sebab kenapa makanan jadi busuk? Sebab ada bakteria, bukan virus tau. Okay, makanan kita menjadi berkulat semua tu, sebab adanya bakteria. Okay, so jangan sebut salah guna. Okay, ada kuman, ada bakteria, tapi virus bukan. Okay, virus bukan. Okay, so dia membunuh bakteria. Okay, so macam mana dia membunuh bakteria? Okay, so kita ada satu bahan radioaktif, contohnya, yang ni kan ingat kalau dalam kilang kan ada mesin jalan macam tu kan. Okay, jalan lah contohnya sebiji limau, 2 biji ke contoh lah. Limau jalan kat mesin ni. Okay, kat sini ada box contoh. Okay. Okay, so kat sini ada satu box ni, dia akan ataupun buat dalam bentuk box lah kan. Masuk kat dalam, macam kan awak selalu tengok ada, dia akan masuk satu tempat mesin, dia lalu kan. Okay, so macam tu lah rupa je lah macam tu. Macam dekat airport. Macam dekat airport lebih kurang lah tu. Okay, tapi yang itu untuk x-ray kan. Okay, kita nampak kan. Okay, so yang ini makanan ni lalu, contohnya packaging makanan ke apa ke lalu dekat bawah ni. So, kan dia contohnya dalam bekas makanan, dia dah ada dalam bekas makanan. So macam mana kita nak membersihkan buah-buahan di dalam bekas makanan tu? Kan? Kalau basuh, kalau kena air, memang dia akan busuk lah. Betul tak? Sebab selalunya benda yang berair ni air ada bakteria ke apa kan, kita tak tahu, ada mikroorganisma kan. So, cara yang paling mudah adalah dengan menggunakan sinar radioaktif ni. So contohnya sinar gamma. Sinar gamma kan kuat kan.
Okay, so sinar gamma frekuensi dia tinggi. Okay, dia lalu. Okay, so dia akan membunuh bakteria. Okay, menggunakan sinar gamma. Okay, dapat membunuh bakteria. Okay, so sebab sinar gamma ni apa? Dia ada frekuensi yang tinggi. Bila dia frekuensi tinggi, dia kuasa penembusan tinggi, betul tak? Kuasa penembusan tinggi. Kenapa nak guna kuasa penembusan tinggi? Sebab semua ni dalam packaging. Kalau guna alfa, okay, radioaktif yang mengeluarkan sinar alfa sahaja, okay, dia tak tembuslah bekas makanan sebab boleh dihalang oleh sehelai kertas. Kalau guna beta pula, okay, beta pun boleh, kan, betul tak? Beta boleh, tapi beta tak kuat macam gamma. Gamma boleh membunuh bakteria. Beta ni hanya sesuai untuk mengesan okey. Okey, mengesan okey, tapi gamma ni dia ada frekuensi tinggi, dia boleh membunuh. Okey, macam X-ray, dia boleh membunuh bakteria. Okey. Semak pengisian bahan pengisian makanan dalam bekas. Bekas. Okey, contoh kalau susu kan, contohnya air kok ke air apa yang awak suka. Air kan. Okey, macam mana dia akan detect air tu sampai sini je diisi. Kan? Okey, so sama juga. Okey, ada satu tempat kawasan kat dalam kilang tu. Okey, sini adalah sumber radioaktif. Sumber radioaktif ni adalah sinar gamma. Dia akan pancar dekat sini detektor dia. Alat pengesan. Okey, so sinar radioaktif ni akan mengeluarkan sinar gamma. So alat pengesan ni akan mengesan bacaan lah. Okey, bacaan. Contohnya kalau bacaan dia tinggi akan jadi apa? Cukup ke tak air? Cuba teka. Kalau bacaan tinggi, cukup atau tidak air? Lebih. Okey, tinggi kan? Tinggi, bacaan dia tinggi. Maksudnya air tu dah sampai tahap ni ke belum? Awak rasa? Ni sinar gamma ni lalu ni. Lalu pak. Tiba-tiba bacaan dia tinggi. Maksudnya tak ada apa yang menghalang dia sangat. Betul tak? Hanya botol je yang menghalang dia. Okey. Kalau air dah, contohnya, kalau bacaan ni rendah. Bacaan detektor ni rendah. Maksudnya sinar gamma ni ada dihalang oleh sesuatu. Okey, so maksudnya air dah air cukup. Kalau yang ni, air cukup tak? Air dalam botol tidak cukup lagi. So nanti dia akan pergi ke bahagian untuk tambahlah berapa ml lagi tak cukup tu. Macam tu sampai dia punya bacaan menjadi adalah dia yang ditetapkan rendah tu berapa. Sebab apa? Sinar gamma lalu macam tak ada halangan. Betul tak? Sebab tu bacaan tinggi. Bila tak ada halangan maksudnya air tak cukup lagi sampai tahap ini. Itu contoh penggunaan untuk menyemak pengisian makanan di dalam bekas. Okey, so tak perlulah kita nak timbang kan. Air pun nak timbang ke tak payah. Kan? Okey, so kita dah tahu dah berapa dia punya level. Yang ini untuk semak makanan. Pun guna apa? Okey, yang ni boleh guna beta. Boleh guna gamma. Okey, boleh guna bagi beta, boleh guna gamma. Tapi yang ini apa? Yang ini gamma. Okey. Semak ketebalan kertas. Okey, yang ni pun sama. Okey, yang ni pun sama. Okey, so kita ada ke tempat kertas. Okey, yang ni lain pula. Detektor dia bahagian atas. Detektor pula. Dia punya apa? Ni dekat bahagian atas. Okey, so detektor dia dekat bawah kertas tu. Kertas ni lalu. Kan kalau kilang kertas kan. Kalau kita kilang kertas dia akan jalan kotak besar tu kan. Ni cikgu buat kecil je lah. Yang ni bahagian atas. Okey, yang ni pengesan. Pengesan, yang ni kertas. Okey, ni kertas tengah lalu. Okey. Kat depan ni ada roller tau.
Okey, ada roller. Satu bawah, satu atas. Okey. Yang ni roller, penggelik. Penggelik. Okey. So yang ni adalah penggelik. Okey. So semak ketebalan kertas ni macam mana pula? Okey. Dekat sini contohnya sinar beta ataupun gamma. Okey. Sinar beta ataupun gamma tu dipancarkan ke arah ke kertas. Okey. So pengesan ini akan contohnya, okey, ketebalan selalunya 80 GSM contoh kan. 80 GSM contoh. A4 kan. Okey, bacaan dia contohnya sinar gamma bacaan dia 800. Contoh 800 becquerel ke apa ke tak kisahlah. Okey, so 800 becquerel tu ke apa ke ataupun microsievert ke kan. Okey, ni pengesan tu. Okay, so dia dah detect, dia dah bagi tahu dah. Contohnya, okay, untuk yang ni 0.1 microsievert ke. Okay, kalau Cikgu, 70. Ya, 70 GSM. kalau cikgu tulis kat bawah-bawah tu kita nak tak nampak. Kita nampak sampai pengesan je. Pengesan, okay, sorry. Contohnya, ni cikgu padam atas ya. Okay. So, okay, ni alat pengesan ya. Contohnya 80 GSM. Kertas kan dia kira GSM kan? Okay. 0.1 lah microsievert tu. Okay, contohlah. Jangan ni lah cikgu hentam je tu. Okay, kalau 70 GSM, detektor kena detect 0.11 microsievert sebab dia. Okay, kenapa 80 GSM kurang? Okay, sebab dia lebih tebal. Okay, kalau benda kertas ni tebal, so sinar gamma tu, okay, nak lalu macam terhalang. Okay, yang ni alpha pun boleh lah sebab alpha pun boleh kan. Alpha pun boleh sebab dia boleh tapi tak boleh tembus. Alpha tak boleh sebab dia tak boleh tembus paper. Okay, so contohnya okay, pengesan tu kata 0.10 microsievert. Okay, lepas tu dia gelik, okay, kita nak 80 lah. Okay, kita nak 70 GSM. Okay, so dia baca 0.10. Kita nak 0.11. Okay, 0.11 microsievert untuk mendapatkan 70 GSM. So apa akan jadi? Okay, so bila dah detect tu 0.10, dia akan lalu sini. Okay, dia akan bagi tahulah. Okay, dia adalah dia punya alat komputer kan. Dia akan bagi tahu kat roller, tolong gelik kertas ni jadi lebih nipis, 70 GSM. So nanti kat depan ni ada lagi pengesan. Okay, so 0.11. So kalau dah lulus dapat 0.11 ni, okay, dia terus je lah. Baru boleh potong. So yang ni fungsi penggelik dan fungsi radioaktif dekat kilang menentukan ketebalan kertas. Ini dalam bidang perindustrian lah. Untuk apa lagi? Plate aluminium foil tu semua kan. So dia ada benda-benda yang ada barang-barang yang memerlukan kita menentukan ketebalan. Okay. So kita boleh guna alpha ataupun beta. Alpha pula, gamma ataupun beta. Kenapa alpha tak boleh? Okay, kalau contohnya, mengapakah sinar alpha tidak digunakan dalam menyemak ketebalan kertas? Kenapa? Sebab alpha tak boleh tembus kertas. Okay. Alpha tidak boleh menembusi ke kertas. Okey, lepas tu jawab lagi satu. Alpha mempunyai kadar kuasa penembusan yang rendah. Itu dia punya keyword. Alpha mempunyai kuasa penembusan yang rendah, tidak boleh menembusi sekeping dapat dihalang oleh sekeping kertas. So terms penembusan tu awak kena beritahu. Okey, memanglah dia tak boleh menembus, awak dah beritahu dah. Tapi apa karakter dia sebenarnya? Karakter dia adalah kuasa penembusan dia tinggi. Okey, kenapa gunakan zarah alfa, zarah beta ataupun gamma? Kerana first kali jawab apa?
kuasa penembusannya tinggi. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, bila kuasa penembusan dia dah tinggi, poin yang kedua, okey, dia dapat menembusi ke kertas. Macam tu. Cara nak jawab, mula-mula poin dulu. Daripada segi saintifik apa? So apa kesan daripada segi saintifik tu? Okey, baru bagi tahu ciri-ciri yang lain. Ciri yang pertama adalah kuasa penembusan. Okey, itu yang paling penting. Okey, so boleh Okey, yang ni kita dah cover banyak ni. Sebenarnya, okey, yang nombor 2. Okey, soalan nombor 2. Namakan jenis tu dalam pengawetan makanan. Cikgu dah bagi tahu pun tadi soalan ni kan? Okey. Dalam pengawetan makanan. Okey, boleh tak siapa bagi cakap idea? Fosforus. Okey, fosforus. Okey. Itu jawapan A. Fosforus. Okey. Pengawetan makanan fosforus. Sekejap. Tak cikgu. Tak. Bukan. Gamma. Pengawetan makanan. Sinar Okey, gamma. kalau tak tahu, okey, dia kena Gamma. jenis sinaran adalah gamma. Okey, so dia bagi tahu jenis sinaran je. Okey, dia tak tanya jenis sinaran dalam pengawetan makanan. Okey. Tu je kan? Okey, B, jenis sinaran radioaktif bagaimanakah? Yang ni selalu soalan student susah nak jawab. A ni settle. Gamma. Sinaran gamma. Gamma 1M Aduh, sorry lah. Sekejap saya nak kena print screen dah bagai bukti mengajar ni. Okey, so bagaimanakah jenis sinaran radioaktif dapat mengawet makanan? Okey, boleh cerita sikit. Poin yang pertama. Saya suka buat dalam poin. Bagaimanakah? Sinar gamma dipancarkan kepada makanan. Okey, sinar gamma. Okey, apa satu sinar gamma yang kita boleh pakai? Kobalt. Okey, kobalt 60. Okey, contoh lah kalau berilmu kan, nampak berilmu sikit kan. Okey, bagaimana? Okey, kobalt 60. Okey, kobalt 60. Okey, memancarkan sinar gamma. Okey, memancarkan sinar gamma. Okey. Okey, poin yang kedua. Bakteria dalam makanan dibunuh. Pengawetan makanan. Okey, bakteria. Okey, dalam makanan. Okey, pada makanan. Okey, dibunuh. Okey, lagi. Kenapa guna Makanan takkan rosak. Tak dengar siapa yang cakap ni? Siapa? Makanan takkan rosak. Okey, makanan tidak akan rosak. Okey, makanan tidak akan rosak. Bolehlah. Makanan tidak rosak ni last lah. Okey, so apa bakteria pada makanan akan dibunuh. Okey, so dalam okey, so lagi satu dia mempunyai bakteria pun kobalt ini mempunyai kuasa penembusan Yang paling tinggi. yang tinggi. So dia dapat, kalau contohlah apple ke apa, dia dapat tembus ni. Kalau ada bakteria ke apa, dia bolehlah bunuh bakteria yang ada dalam buah itu. Contoh. Okey, contoh penggunaan sinar gamma dalam bidang pengawetan makanan. Okey.
So lagi, okay dah dapat berapa markah ni? Okay ni 1 markah. Ni satu markah lah kan. Okay yang ini bagaimanakah ni selalu 2 ataupun ke 3 markah. Okay 2 atau 3 markah. Okay lagi, mengapakah sumber radioaktif atau sisa radioaktif disimpan di dalam Woi, kenapa? Boleh kena lihat screenshot. Okay. Okey dah. Okay. Dah Okay, mengapakah sumber radioaktif atau sisa radioaktif disimpan di dalam kotak dengan dinding plumbum yang tebal? Okay. So kalau macam ni satu atau 2 markah je. 1 hingga 2 markah. Okay, macam mana nak jawab? Kerana sinaran yang paling tinggi iaitu sinar gamma tidak dapat menembusi lapisan plumbum yang tebal. Okay, bagus. Kerana, okay. Sumber radioaktif. Okay. Gamma. Okay. Okay, yang mempunyai apa? Mempunyai Kuasa penembusan yang paling tinggi. Penembusan yang paling tinggi tidak dapat menembusi lapisan plumbum. Berapa cm? Berapa? 10 cm. Okay, 10 cm. Apa tu? Berapa menembusi 10 cm dinding Besi, lapisan logam. Lapisan lambam. Okay. So, keyword dia kat sini, kuasa penembusan. Tidak dapat menembusi. Kalau tak ingat berapa cm pun beberapa lah. Okay, beberapa. Okay, berapa cm ataupun 10 cm lapisan pelambab. Ada lagi satu, konkrit. Konkrit pun boleh. Okay, konkrit pun boleh. Okay, lagi. Apakah maksud simbol? Okay. Cikgu. Cikgu. Awak nak boleh jawab lah tu. Okay lah tu. Tak ada, nak yang lebih tepat dan sejahtera. Dah cikgu? Okay. Macam mana sinar alfa dengan gamma? Memang tak dapat tembus lah kan? Tak? Okay, memang tak dapat tembus. Okay. So, next. Apakah simbol amaran yang diberikan dan ditunjukkan kepada raja? Apa simbol amaran pada itu? Aduh. Kalau Bahan ada tanda ni, radioaktif. kalau ada kat hospital lah. Hospital Bahan kan? radioaktif. Apa? Bahan radioaktif? Bahan radioaktif. Okay. Kehadiran. Adanya. Okay. Okay. Present of. Okay. Ada ataupun kehadirannya dekat kawasan tu ada kehadiran sinaran radioaktif. Okay. Adanya kehadiran sinaran atau bahasa Inggeris sebenarnya present of. Okay, present of. Kehadiran sinaran radioaktif dekat kawasan itu. Namakan satu contoh tempat yang mempamerkan. Kat mana? Ni Hospital. hospital tu kat mana? Bilik sinar X. Okay, hospital, bilik sinar X. Okay, lagi. Ada tak lagi? Tapak pelombongan nuklear. Okey, tapak pelombongan nuklear. Bagus. Pelombongan nuklear. Lagi Pang tadi cakap apa tadi? Kilang. Okey, kilang. Okey, kawasan kilang pun ada yang simpan. Okey. Bahan nuklear. Bukan nuklear. Bahan radioaktif. Okey. Sebab itulah diorang sekarang ni suka buang rata-rata tempat.
Kan? Suka buang merata-rata tempat tanpa dilupuskan dengan elok. Dia ada cara pelupusan dia. Okey. Tapi dia sekarang ni sewenang-wenang sahaja. Okey, tu Sungai Langat asyik tercemar kan. Okey. So antara 3 sinar aktiviti beta gamma, yang manakah paling kurang berbahaya? Terangkan jawapan anda. Okey, yang mana Sinar paling kurang alfa. bahaya? Okey, sinar alfa. Alfa. Sebab apa? Bukan sinar gamma ke cikgu? Kurang bahaya. Kenapa sinar gamma? Sebab kuasa pengayunan yang paling rendah adalah sinar gamma. Yelah. Kuasa perayunan paling rendah sinar gamma, bukan dia tinggi ke? Oh, Dia tinggi dalam kuasa penembusan. Kuasa penembusan. Sinar gamma pula. Alfa. Okey, so sekarang ni yang paling kurang bahaya ialah yang sebab dia mudah untuk dihalang. Okey, kalau gamma, contohnya gamma X-ray tu kan lagi power kan, lagi kuat kan. Dia tu sukar untuk dihalang. So sebab itulah kita tak boleh hidup dalam kawasan yang ada sinar gamma terlalu lama. Sinar X-ray terlalu lama, betul tak? Okey, dia akan apa? Dia akan buat apa? Akan membunuh sel-sel, okey, kita punya sel-sel badan, akan menjadikan kita punya badan lemah. Okey, so awak kena tahu tu. Okey, kalau sinar alfa ni memang dia kuasa ionize tinggi, tetapi dia tak boleh dia kurang sorry. Dia tak boleh masuk dalam badan kita sebab kita punya baju pun kita boleh halang. Betul tak? Baju kita lagi tebal. Itu contohnya. Nak ionize tu susah. Okey, walaupun dia kuasa ionize dia tinggi, tapi dia senang mudah halang. Okey, so kalau kita mudah di block apa? Mudah di Halang cikgu. mudah dihalang mudah di halang. Okey. Walaupun kuasa pengayunan tinggi. Mula-mula pun cikgu memang alfa ni memang dia mudah mengayon, betul tak? Tetapi dia mudah dihalang. Okey, kerana apa? Mudah dihalang? Kuasa penembusan rendah. Okey. Kuasa penembusan rendah. Sorry. Okey, nak habis dah. Lagi. Okey, soalan last. Nombor 5. Satu logam digunakan untuk membuat pakaian perlindungan bagi menarikan bahan radioaktif. Nyatakan satu kebaikan dan satu kelemahan penggunaan logam yang digunakan untuk membuat pakaian perlindungan di 5A ni. Okey, nyatakan satu logam yang digunakan untuk membuat pakaian pakaian mana cikgu boleh jawab itu. Okey. Awak nak pakai apa? Nak buat pakaian. Okey, so kita untuk mengendalikan bahan radioaktif ni, okey, kita perlu mengenakan pakaian yang sesuai. Okey, contohnya kalau guna dekat kilang-kilang kan, kat kilang ada pakaian dia sendiri. Okey, kita tak boleh Kalium. apa? Kalium? Logam apa? Yang boleh menghalang. Lambam. Ya? Lambam. Okey. Pilih Lambam. lambam Okey. Lambam. Apa lagi? Optional lain. Emas. Oi, emas. Kalau aluminium cikgu. Konkrit. Konkrit. Nak pakai konkrit ke? Mana ada orang pakai konkrit? Cikgu aluminium. Keras kita. Aluminium. Okey. Sebab apa? Yang ni kan sesuai dengan metal tu tak? Yang ni apa?
Ya, gamma. Tak mungkin lah kita nak pakai kertas. Betul tak? Better pakai lebih tinggi betul. Kalau pakai kertas koyak lah kan. Okay. So, nyatakan satu logam yang digunakan untuk logam ni bukannya keras. Yang keras tu, logam tu dia ada disalut dibuat dalam bentuk baju. Lah, baru nak cakap kelemahan dia tadi tak boleh bergerak dengan baik. Mana ada. Okay. So, okay, sekarang ni plumbum. Nyatakan untuk kebaikan. Kebaikan dulu. Kelemahan. Okay. Dapat menghalang sinaran radioaktif daripada menembusi badan. Okay. So dia dapat menghalang sinar apa tu sayang weh? Gamma, beta, alpha. Menghalang semua jenis sinaran radio Aktif. aktif. Okay. Okay, itu kebaikan untuk plumbum. Tapi apa kelemahan dia ni? Susah untuk dicari. Susah untuk dicari. Tadi awak nak cakap dah tadi. Tak apa tadi? Berat. Berat. Okay. Susah untuk bergerak. Sebab apa? Berat. Jisim dia besar, tinggi, berat. Lepas sebab apa? Ketempatan dia tinggi. Yang ni memang jawapan sains sangat ni. Okay. Tapi kalau kita nak jawab, so jisim dia besar, jisim dia berat ke apa ke boleh lah. Okay. So lagi. Okay. Aluminium. Aluminium. Dapat menghalang sinaran alfa dan beta. Okey, dapat menghalang. Okey, so dia okey. Tidak sesuai untuk Keburukan tidak sesuai untuk sinar gamma. menghalang alfa dan beta, tetapi okey, jadi dah masuk apa? Ke kelemahan lah. Kan tak? Ini kelemahan. Tidak sinar gamma. Okey, apa kebaikan dia? Kebaikan. Ringan. Okey, dia lebih ringan. So okey, lebih selesa lah. Okey, lebih selesa untuk digunakan. Okey. So ikut keadaan. Okey. Kalau yang plumber ni memang tebal lah baju tu memang, tapi kalau duduk dekat kawasan reaktor memang kenalah. Okey. Kena guna baju tu. Kalau tengok dalam buku teks ada contoh gambar baju-baju tu. Okey. Gambar macam mana plumber, macam mana aluminium. Okey, dia bukan aluminium yang macam aluminium foil tu, tak. Bahan yang digunakan. Okey. Bahan yang digunakan. Okey. So yang ni satu lagi contoh. Okey. Macam mana makanan diawetkan. Okay. So, ya? Screenshot Ya Allah. Okay, jawapan tadi. Oh tak apa Pak, nanti I share semua yang dah ke screenshot kat tele. Nampak ke? Alah, dah ambil. Okey. Dah? Apa? Dah. Okey. Dah. Okey, yang ini dah ajar. Awak dah boleh jawab. Betul tak? Sampel mana yang diawet? Jawapan dia sampel strawberry Y. Betul tak? Jelaskan jawapan anda. Okey. So jawapan ajar 2 sampel. Okey. Kerana dia telah diawetkan. Betul tak? Mana jelaskan jawapan anda sebab awak tengok pemerhatian, melalui pemerhatian strawberry itu masih segar. Okey, tidak rosak. Apakah sinar radioaktif yang digunakan untuk mengawet makanan? Okey, yang ni yang cikgu cakap tu. Okey, kalau Gamma. sinaran gamma. Okey, bahan sinar bagaimanakah dapat mengawet makanan? Bunuh apa? Bunuh bakteria, kuman badan. Kuman. Okey.
Okay. So adakah makanan yang diawet dengan menggunakan sinaran dioptik selamat dimakan? Selamat tak makan? Ya, selamat. Selamat sebab sinar gamma dia apa? Membunuh bakteria. Sinar gamma apa? Sinar gamma, Cyanide. sinar gamma dia tidak Ion. dia hanya lalu je. Dia lalu je. Cikgu, soalan ni kena buat juga ke dalam pelatihan? Ada? Ada buatlah. Okay. Dia ni soalan muka surat 253 tu yang dengan Mas Strawberry tu. Okay, the next question nombor 7 tu mengenai air. Yang cikgu cakap air lalu tu. Dia kenapa sayang? Tak apa. Okay. So, hari ni dah boleh nanti dah boleh jawab dah. Okay, soalan exam. Jewa soalan exam. Soalan exam susah tau. Okay, take note soalan exam ni keluar. Okay. Okay, radioaktif keluar ya. Okay, anak-anak. Okay, so sebab tu cikgu ajar bersungguh-sungguh radioaktif ni. Okay, supaya awak master betul-betul lah. Okay, radioaktif ingat balik macam mana nak kira semua tu. Okay, so rugilah kalau tak betul-betul ajar awak sebab akan keluar kan. Okay, semoga exam lah harapnya. Okay. Cikgu tak ada ke beberapa tips bab-bab yang masa exam ke? Kita dah bagi tips ni, apa benda lagi nak bagi? Kan dah bagi dah. Okay. So kita go through sikit apa tu? Sekejap stop sharing. Okay, sekejap cikgu nak attendance sekejap. Kita refresh je. Rupanya kelas kita sampai pukul 11 je selalu Saya terlebih selalu kan. Minta maaf ya anak-anak, saya ingatkan sampai pukul 11.30. Selalu cikgu Lah saya ingatkan cikgu tahu. Saya tak perasan. Ya Allah. Memang betul. Patutlah amal tu. Dah habis kan. Rupanya. Minta maaf dah ya. Cikgu selalu mengambil masa awak lama sikit. Okay. So hari ni cikgu nak tunjukkan sikit pasal perkenalkan je. Relax je awak tengok je slide ni. Okay. Mengenai sistem suria. Sekejap cikgu. Kena present. Sekejap. Saya dah present belum? Awak sekarang nampak apa? Nampak cikgu. Tak ada. Nampak cikgu okay. Present entire screen. Okay, sekejap. Okay, saya suka tengok slide ini. Okay, daripada cikgu Syamimi ni saya ada tukar-tukar sikit lah. Okay, kenapa tak jalan? Okay, aktiviti yang bab cuaca angkasa lepas. Okay, awak ni sampai macam nak jadi ahli astronomi dah ni. Okay, dalam masa 10 minit ni cikgu nak perkenalkan secara ringkas tentang adik tolong duduk sana boleh saya? Awak ajar ni. Sekejap ni Duduk dulu. Ambil. Okay, cuaca angkasa lepas. Dah tak cukup cuaca apa? Cuaca di bumi, kita kena belajar cuaca di angkasa lepas. Okey. Apa yang Cuaca di bumi pun saya tak tahu ada apa. tahu cuaca di bumi kan banjir semua tu awak dah tahu kan? Belajar masa form 1 kan? Bencana-bencana alam, fenomena, kita tahu dah tu. Okey. So aktiviti angkasa lepas yang memberi kesan kepada bumi. Kenapa benda ni diorang study? Sebab perkara-perkara ini memberi kesan. Okey, first sekali kita tengok struktur matahari. Okey. Struktur matahari. Kena kenal struktur matahari. Okey, matahari ada 3 lapisan. Nampak ni Okey, ada 3 lapisan, teras, zon radiasi dan zon perolakan. Okey, zon teras, zon radiasi, zon perolakan. Okey, awak kena take note ni. Tuyul.
Oi. Matahari ada corona. Ya, coronavirus. Cikgu tak perasan dah nama dia corona. Okey. Bukan coronavirus Okey, coronavirus C kan? Tak? Bahasa Melayu K. Bahasa Melayu K ke? Tak lah. C juga kan? Ya, bahasa Melayu K. Coronavirus. Okey. Kita ada 3 lapisan. Teras, zon radiasi, zon perolakan. Zon perolakan awak tahu ke tak? Awak tahu kan? Zon perolakan. Okey. Yang ni teras. Bahagian dalam ni. Bahagian dalam ni teras. Okey. Yang bahagian yang ini adalah radiasi. Yang bahagian luar sekali, okey, tengah-tengah teras radiasi perolakan. Awak tahu perolakan tu macam mana? Perolakan tu satu aliran. Okey, bila udara panas, okey, dia akan naik ke atas, betul tak? Udara panas naik ke atas sebab dia punya ketepatan rendah. So, dia dah sejuk, dia turun balik. Betul tak? Awak dah belajar waktu form 1. Form 2. Perolakan kan? So, udara ataupun udara panas, ketepatan dia rendah akan naik atas. Okey, dia akan float ke atas. Ketepatan udara yang tinggi adalah bila waktu sejuk. Okey, bila waktu sejuk, so dia turun. Okey, itu perolakan. Berlaku perolakan kat situ. Okey, so bila perolakan ni selalu dia bahagian luar sekali lah. Bahagian luar sekali. Zon radiasi. Zon radiasi ni terkesan daripada apa? Daripada tindak balas okey yang berlaku di dalam teras. Okey. So kena tahu teras, radiasi, zon perolakan. Lapisan pula. Okey, 6 ni kena tahu ni. Okey, 3 lapisan luar, okey, ataupun dinamakan lapisan atmosfera. Okey, lapisan atmosfera matahari, fotosfera, kromosfera, corona. Okey. Kat mana? Okey, kena tahu. Macam mana kita nak ingat Cikgu selalu lupa juga fotos dulu ke kromos dulu ke, tapi corona paling ingat lah. Corona sebab dia hujung sekali. So FKK oh dia dah dekat. Corona hujung sekali, outermost yang paling luar. Okey. Sebelum dia kromos, dalam lagi adalah fotosfera. Okey. Dalam dia fotosfera sebab dia jauh dengan corona. Jauh dengan So corona. dia tak dapat generasi K. K, yes kan. Okay, so kita ingat macam tu sama-sama. Okay. So next, struktur matahari. Okay, teras matahari. Okay, teras matahari, apa yang berlaku dekat teras matahari? Okay, yang ni adalah proses nuklear tadi. Okay, berlakunya, okay, yang nampak tak cikgu cerita pasal fusion tadi kan? Fusion tadi, okay, dia hidrogen atom. Dia adalah hidrogen dengan helium. Okay, hidrogen dengan helium. Awak kena ingat. Okay, hidrogen dan helium ni ingat tak? Dia ada pembentukan apa? Pembentukan bintang, betul tak? Okay, hidrogen dengan helium. Masa form 2 belajar pasal bintang kan? Okay, so hidrogen dengan helium. Okay, sebab matahari adalah salah satu bintang. Betul tak? Okay, sebab itulah dia asal dia daripada hidrogen yang ditukar, atom hidrogen ditukar kepada atom helium. Okay, so tindak balas apa? Tindak balas pelakuran, okay, nukleus, fusion ni tadi. Ni bahasa Melayu dia. Okay, pelakuran nukleus. Tindak balas ini berlaku pada suhu yang sangat tinggi, 15 juta darjah Celsius. Okay, inilah nama dia tindak balas nuklear. Ejaan salah. Okay, radioaktif bukan nuklear lagi. Okay, tenaga nuklear ni berlaku apabila berlakunya tindak balas pelakuran nukleus ini. Baru jadi tenaga nuklear. Jangan sebut je uranium terus nuklear. Tak, dia adalah bahan radioaktif. Okay, dia adalah bahan radioaktif. Dia bukan nuklear lagi. Bila berlakunya bila hidrogen,
okey, ditukar kepada atom helium, okey, barulah okey dinamakan tenaga nuklear. Tenaga dibawa ke permukaan matahari melalui zon radiasi, okey, dan zon perolakan. Okey, apa dia zon radiasi? Okey, dekat teras berlaku apa? Berlakunya proses pelakuran, tindak balas pelakuran nukleus. Yang ni awak kena tahu. Tindak balas pelakuran nukleus. Suhu dia sangat tinggi, atom hidrogen tukar jadi helium. Itu yang paling penting lah. Okey, tindak balas pelakuran nukleus, okey. Hidrogen tukar helium, lepas tu okey, tindak balas nuklear menghasilkan tenaga yang tinggi. Panas gila lah. Okey, apa dia zon radiasi? Okey, zon radiasi, ya. Cikgu nak copy paste lagi. Cikgu buat paste kat siapa cikgu? Saya paste dekat komputer lagi satu. Okay, so zon, sebab tak boleh nak ambil gambar sendiri kan. Okay, zon radiasi, okay, ada zon perolakan. Okay, satu. Apa dia radiasi? Radiasi tenaga yang dibawa melalui radiasi dalam bentuk sinar gamma dan sinar X. Paling power. Okay, paling power. Tenaga, okay, ini radiasi yang berlaku di dalam apa tu? Teras tadi, okay, dia akan dizahirkan dalam bentuk sinar gamma dan sinar X. Okey, sinar X ni ada dekat matahari. Okey. Zon perolakan, tenaga dipindahkan ke permukaan matahari lagi, ditolak lagi, okey, melalui perolakan arus antara plasma, bukan plasma panas yang naik ke atas dan plasma sejuk turun ke bawah. Okey, yang kita namakan dia zon perolakan. Kenapa matahari tu dia stay je kat situ api tu kan. Api dia tak terbang pergi ke mana-mana pun. Betul tak? Dia tak pergi ke tempat lain. Okey, sebab adanya zon perolakan itu. Bila dia dah pergi je, okey, dia ada fenomena nanti banyak tau. Bila dia pergi je, dia patah balik. Dia jadi sejuk dia tak adalah sejuk macam peti ais. Okey, maksudnya dia sejuk sedikit daripada permukaan matahari tu tadi, dia patah balik. Maksudnya perolakan tu berlaku. Okey, dia dah sejuk, dia akan jadi less than sikit. Okey, kurang ketepatan dia. Cikgu nak tanya. Macam Datuk, macam mana pula dia boleh stay je kat tempat dia macam tak bergerak-gerak ke sana ke sini? Apa? Matahari. Matahari dia sebab dia punya jisim besar. Tu kena belajar konsep kegravitian pula. Okay. So jisim yang besar ni dia akan membawa satu tarikan graviti dalam diri dia besar. So dia tidak terikat dengan orang lain sebab jisim dia besar. Okay. So itu dah masuk fizik tu, Amah. Okay. Kegravitian tu adalah daya tarikan graviti, okay, antara dua objek, okay, okay. So maksudnya sekarang ni dia adalah yang paling besar dalam kita punya sistem suria. Dalam kita punya sistem dia paling besar. Bila dia paling besar, dia yang mempengaruhi graviti itu. So semua graviti dekat planet-planet dalam sistem suria dia yang pegang. Sebab dia paling besar. Itu. Tak ada benda yang dalam sistem suria, okay, yang dia pegang, okay, boleh lawan dia. So sebab itulah matahari dia dekat tengah-tengah tu. Okay, boleh faham? Dia pegang planet lain. Okay, faham. Okay. So plasma, okay, sebab cikgu baru belajar, tengah ajar graviti dengan form 4. Okay, so boleh cerita sikit tu. Okay, plasma. Apa je plasma sejuk, plasma ni? Jirim yang terdiri daripada zarah yang bercas. Bila terjadinya tindak balas ni, dalam helium ada charge, betul tak? Dalam hidrogen ada charge, betul tak? Semua atom ada charge, betul tak? Okay. So jirim yang terdiri daripada zarah-zarah bercas ini akan mengalirkan tenaga elektrik dan dipengaruhi oleh medan
magnet. Macam mana magnet berlaku? Magnet dunia pun, bumi kita pun ada magnet kan. Macam mana dia berlaku? Sebab adanya tindak balas haba dengan semua metal lah, logam dekat dekat kerak bumi. Tetapi dekat matahari tindak balas ini dengan helium. Okey, dengan helium. So dia ada medan magnet dia sendiri. Okey, dengan unsur yang ada di sana lah. Okey, yang unsur ada di sana. Kalau bumi, kenapa kita ada medan magnet? Sebab kita ada banyak logam. Logam ni bertindak balas dengan teras bumi kita. Teras bumi kita panas kan? Bila panas berlaku proses perolakan. Dan bila ada proses perolakan ni lah yang menyebabkan medan magnet ni berlaku. Okey, so dah pukul 11. Kejap sikit lagi. Fotosfera. Ketebalan lapisan dia 400 kilometer. Fotosfera dekat mana? Yang selepas teras. Betul tak? Selepas teras, fotosfera. Okey, suhu dia 6,200 hingga 3,700. Rasa tak perlu hafal. Tetapi awak kena tengok perbandingan suhu antara fotos dengan kromos. Macam tu. Okey, dapat diperhatikan daripada bumi. Kita nampak matahari kan? Okay, yang tengah fotosfera tu kita akan nampak. Kita selalu lukis kan, bulat tu. Itulah fotosfera. Itu yang kita nampak. Oh, tu bukan corona. Corona nanti kejap. Okay. So, kromosfera. Ketebalan dia hampir 400 kilometer dari antara 400 tadi sambung fotos tadi lah hingga 2,100 kilometer. Okay, besar. Awak bayangkan sangat besar matahari ni. Okay. Okay, suhu dia ialah 3,700 degree Celsius hingga makin panas kan, betul tak? 3,000 hingga 7,700 cm pula Celsius. Okay, so yang ini pun Cikgu nak tanya, macam mana saintis ni tahu suhu dia? Diorang pergi sana ke? Satelit lah. Agak-agak. Okay, satelit kat sana mungkin dia hantar dia boleh kira berapa kilometer punya jarak conduction semua tu. Okay, semua pakai satelit. Semua pakai satelit. Okay, kita tak boleh pergi sana, cair lah kan. So satelit yang bagi maklumat. Okay, so kat sini kita kira. Saintis ni banyak mengira sebenarnya. Okay, kira. So kita dapatlah nombor ni. Maklumat yang dapat, data raw dia adalah temperature yang kita dapat daripada satelit tu berapa. So antara matahari dengan tu pun kira juga. Kira dengan apa? Dengan cahaya ke, pantulan apa-apa ke. So dia ada device dia. Okay, semua satelit. Okay. So nampak kelihatan merahan semasa gerhana matahari. Kita boleh tengok kromosfera masa gerhana matahari. Okey. Last sekali, corona. Corona, tersebar beribu-ribu kilometer ke angkasa. Okey, so corona yang paling luar. Okey, suhu dia 500 degree Celsius. 500,000 degree Celsius. Hanya dapat dilihat semasa gerhana matahari penuh. Okey, ni. Yang macam cincin tu, awak tengok apa? Corona. Kelihatan seperti berbentuk cincin putih. Cincin putih kebiruan yang dia adalah plasma yang sangat panas. Kenapa dia plasma panas? Sebab dia bahagian yang luar. Bila bahagian luar, ketupatannya rendah kan? Ketupatannya rendah, dia terkeluar. Okey, dia dah bahagian luar, dia dah jauh daripada teras tu. So dia ada yang paling panas lah sebab benda panas, ketupatan dia rendah. So dia boleh keluar daripada kawasan itu. So maksudnya yang dalam lagi sejuk daripada yang luar. So maksudnya kalau kita masuk dalam api lilin ke apa, sebenarnya yang dalam tu sejuk. Yang outermost tu yang yang akan lebih panas. Itulah dia cerita mengenai so tu matahari. So awak kena ingat. So tu matahari awak kena apa? Kena ingat apa? Kena ada teras. Lepas tu apa? Lepas apa? Struktur. Itu bukan zone. Kita nak zone. Struktur.
Apakah struktur apa? Struktur matahari berikan? Atmosfera. Apa? Atmosfera. Sfera? Tak nak yang tu. Teras. Okey, kita ada teras. Okey, lagi? Tak nak, bukan tak nak, saya nak struktur mesti ada nama, bukan zon ke apa, struktur lagi. Kalau saya nak suruh label ke apa kan, kita ada berapa lapis? 3. 3? Are you sure 3? 6. Salah. 3 salah. Cepat. 6. Salah. 21. Hai. 4. Yes, apa? Pang. Pang ya? Pang betul? Pang. Okay, so yang pertama. Okay, ada 4. Yang pertama apa? Dalam Teras. sekali. Yang paling dalam sekali. Teras. Okay, yang kedua. Fotosfera. Fotosfera. Ketiga. Chromosfera. Tak bagus lah Amar tadi apa yang awak kata generasi K tu kan. Bagus lah. Okay, boleh ingat terus. Okay, fotos, chromos, last kali corona. Cikgu, tapi yang tu zon atmosfera. Apa? Yang tu lapisan atmosfera matahari. Yelah, tapi dia struktur lah tu. So, Okay. yang selalu minta di label adalah 4 ni. Okay? Okay, nanti next week kita sambung cuaca yang betul-betul. Apa fenomena betul-betul. Yang ni structure kan? Okay, kita sambung fenomena yang berlaku dekat matahari. Okay, boleh Okay, yang ni memang santai je lah. Okay, santai-santai je. Dengar je. Dengar lepas tu, okay, minggu depan awak nak kena ada notebook, saya nak lukis. Okay, kita lukis sama-sama fenomena yang berlaku dekat matahari sebab dia agak susah sikit lah. Okay, dia kena jadi apa? Syed Muzaffar sekejap. Okay. So, Neil Armstrong. Neil Armstrong Okay, kejap mana. Okay, terima kasih. Okay, hari ni. Okay, ada orang bagi mesej ni siapa? Bye, okay. So, jumpa minggu depan. Okay. Sekejap, cikgu. Okay, tak apalah. Sekejap. Tengok attendance sekejap Sekejap. Ya Allah, kenapa tak refresh ni? Kejap awak, jangan ni dulu. Cikgu nak refresh. Dia tak automatik lah. Okay. So, jumpa lagi minggu depan. Okay. Buat latihan. Jangan lupa. Cikgu tak suruh pun buat je. Okay. Buat je mana-mana yang dapat. Okay. Mana tak ada kamera semua orang? Boleh ambil gambar. Kejap 2 minit. Allah. Fatin, Christina, Adlan, Umairah. Umairah pula. Aimi. Mira Fiza tak ada? Mira Fiza. Mira Rosli tak ada? Tak ada. Christina, hai. Melly tak ada hari ni. Tak ada mat. Cikgu. Ada. Lagi. Please video. Ramanan. Lagi. Yang lain tak ada? Cikgu, hari ni kita baju sama lah, biru. Lah biru. Ramanan pun biru. Mana biru? Okay. Terima kasih Okay, bye cikgu. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Okay. Sama-sama Pang. Bye. Bye.